Bayangkan sebuah tempat yang begitu kaya dengan emas, hingga emasnya dihantar kepada seorang raja yang sangat terkenal dalam sejarah dunia. Raja itu ialah Solomon, dan tempat itu dikenali sebagai Ophir. Namun, persoalan yang masih menjadi misteri selama beribu tahun ialah, di manakah sebenarnya Ophir ini? Dalam kitab Bible, Ophir disebut sebagai sebuah wilayah yang sangat kaya dengan emas, kayu berharga dan batu permata. Setiap beberapa tahun, kapal-kapal dagang akan berlayar jauh untuk mendapatkan harta dari tempat ini. Emas dari Ophir dikatakan antara yang paling tulen di dunia. Namun anehnya, tiada siapa yang benar-benar tahu di mana lokasi sebenar Ophir. Dalam beberapa catatan sejarah lama dan teks agama seperti Bible, terdapat satu nama tempat yang sering disebut. Tempat itu ialah Ophir. Ophir digambarkan sebagai sebuah wilayah yang sangat kaya dengan emas. Bukan sekadar sedikit emas, tetapi emas yang begitu banyak sehingga menjadi sumber kekayaan kepada kerajaan besar pada zaman dahulu. Dalam kisah pemerintahan Solomon, kapal-kapal dagang dikatakan berlayar jauh merentasi lautan untuk sampai ke Ophir. Perjalanan itu bukan perjalanan yang singkat. Ia mengambil masa bertahun-tahun. Namun, para pedagang tetap sanggup meredah lautan yang luas, kerana apa yang mereka bawa pulang dari Ophir sangat berharga. Emas dari wilayah ini digunakan untuk membina istana yang megah, kuil-kuil yang besar, dan juga perhiasan diraja yang melambangkan kekuasaan sebuah empayar. Ini menunjukkan bahawa Ophir bukan sekadar sebuah lombong emas. Ia mungkin sebuah wilayah yang sangat makmur dan terkenal dalam jaringan perdagangan dunia purba. Namun anehnya, walaupun namanya sering disebut dalam catatan lama, hingga hari ini, lokasi sebenar Ophir masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah dunia. Sejak beratus-ratus tahun dahulu, ramai pengkaji sejarah cuba mencari lokasi sebenar Ophir. Mereka meneliti peta lama, catatan pelayar dan juga teks-teks kuno. Ada teori yang mengatakan Ophir mungkin berada di pantai East Africa, kerana kawasan ini pernah terkenal dengan perdagangan emas sejak zaman dahulu. Ada juga yang percaya ia terletak di India, sebuah wilayah yang kaya dengan rempah, batu permata dan jaringan perdagangan antarabangsa. Teori lain pula menunjukkan ke arah Arabian Peninsula, khususnya kawasan yang kini dikenali sebagai Yaman. Namun hingga hari ini, tiada bukti arkeologi yang benar-benar mengesahkan mana-mana teori tersebut. Seolah-olah lokasi Ophir hilang begitu sahaja daripada peta sejarah. Namun dalam beberapa dekad kebelakangan ini, sebahagian pengkaji mula melihat ke arah yang lebih jauh, ke arah timur, ke sebuah wilayah yang suatu ketika dahulu terkenal dengan kekayaan alam dan perdagangan laut. Wilayah itu ialah Nusantara. Sejak zaman dahulu, Nusantara terkenal sebagai sebuah kawasan yang sangat kaya dengan sumber alam. Antara yang paling bernilai ialah emas. Di Sumatera, aktiviti perlombongan emas telah wujud sejak ribuan tahun dahulu. Malah kawasan ini pernah digelar sebagai salah satu wilayah pengeluar emas penting di Asia. Begitu juga di Borneo, yang turut menyimpan banyak sumber emas di pedalaman hutannya. Di kawasan semenanjung Tanah Melayu pula, sejarah menunjukkan bahawa emas telah dilombong dan diperdagangkan sejak zaman kerajaan awal. Kekayaan ini menarik perhatian pedagang dari pelbagai tamadun besar dunia. Pedagang dari India, China dan juga dari kawasan Middle East pernah datang ke rantau ini. Mereka berlayar merentasi lautan untuk berdagang emas, rempah dan pelbagai hasil bumi yang sangat bernilai. Perdagangan ini menjadikan Nusantara sebagai salah satu pusat perdagangan paling penting dalam dunia purba. Dan di sinilah wujud satu persoalan yang menarik. Adakah mungkin kawasan yang kaya dengan emas ini sebenarnya mempunyai kaitan dengan misteri Ophir? Di semenanjung Tanah Melayu, terdapat sebuah gunung yang pernah dikenali dengan satu nama yang sangat menarik.
Gunung itu suatu ketika dahulu dipanggil Mount Ophir. Hari ini, gunung tersebut lebih dikenali sebagai Gunung Ledang yang terletak di negeri Johor. Nama Ophir yang pernah digunakan pada gunung ini telah menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan pengkaji sejarah. Mengapa nama yang sama dengan wilayah misteri dalam catatan lama digunakan di sini? Adakah ia sekadar kebetulan? Atau mungkin satu petunjuk kepada sesuatu yang lebih besar? Ada yang berpendapat bahawa nama ini mungkin diberi oleh pelayar atau pedagang asing yang pernah datang ke rantau ini. Namun sehingga hari ini, tiada siapa yang benar-benar pasti. Adakah nama itu hanya legenda atau sebenarnya menyimpan jejak sejarah lama yang masih belum difahami sepenuhnya? Sehingga hari ini, misteri Ophir masih belum diselesaikan sepenuhnya. Walaupun banyak teori telah dikemukakan oleh para pengkaji sejarah, tiada bukti yang benar-benar mengesahkan di manakah lokasi sebenar wilayah tersebut. Ada yang mengatakan ia berada di East Africa. Ada juga yang percaya ia terletak di India atau di kawasan Arabian Peninsula. Namun hingga hari ini, semuanya kekal sebagai teori. Tetapi satu perkara yang pasti, rantau Nusantara yang memang pernah menjadi pusat perdagangan dunia yang sangat penting, kekayaan alamnya, terutamanya emas, rempah dan hasil bumi yang bernilai, telah menarik perhatian pedagang dari pelbagai tamadun besar dunia sejak zaman dahulu. Pedagang dari China, India dan juga dari kawasan Middle East pernah berlayar jauh untuk sampai ke rantau ini. Dan mungkin, di sebalik sejarah perdagangan yang hebat ini, tersimpan satu rahsia lama yang masih menunggu untuk ditemui. Mungkin juga jawapan kepada misteri Ophir. Sebenarnya lebih dekat dengan kita daripada yang kita sangka. Mungkin Ophir bukan sekadar legenda. Mungkin juga ia pernah wujud di suatu tempat yang kini telah hilang dari peta sejarah. Namun ada satu teori yang semakin menarik perhatian para pengkaji. Teori yang mengatakan bahawa jejak sebenar Ophir mungkin tersembunyi di rantau Nusantara. Jika teori ini benar, ia mungkin akan mengubah cara kita melihat sejarah perdagangan dunia. Tetapi persoalan yang lebih besar ialah, apakah bukti yang mengaitkan Nusantara dengan Ophir? Dan adakah terdapat petunjuk sejarah yang pernah ditemui di rantau ini? Kita akan melihat bukti-bukti tersebut dalam episod seterusnya.